أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya untuk menerangkan mengenai ahkam tanaqud. InsyaAllah hari ini kita akan bercerita mengenai ahkam tanaqud. Dan hari ini juga lebih kepada contoh. Sebelum ini kita telah pun ada kelas mengenai tanaqud, tetapi lebih ke ta'arif dan pengenalan-pengenalan awal mengenai tanaqud. InsyaAllah hari ini kita sama-sama akan lihat contoh-contoh dan bagaimana untuk kita menjawab ahkam tanaqud ataupun soalan bagi tanaqud. Bagaimana kita nak jawab soalan tanaqud ini apabila ditanya. Sebelum kita pergi kepada contoh, kita perlu tahu perbezaan ta'arif pada SPM dan juga STAM. Ada sedikit perbezaan dari segi ta'arif. Di dalam SPM, fil lugha huwa thubut asy-syai' wa salbuhu, manakala dalam STAM huwa itsbat asy-syai' wa raf'ahu. Manakala istilah untuk SPM menggunakan huwa ikhtilaf al-qadiyyah bi ijab ma'a sidq ihdahuma wa kadhib al-ukhra. Bagi STAM, istilah yang digunakan ialah هو اختلاف القضيتين في الكيف مع صدق إحداهما وكذب الأخرى دائما. Maksudnya kamu kena hafal mengikut tingkatan masing-masing lah. Jika kamu SPM, maka ini jawapan yang kamu perlu beri. Manakala bagi STAM, ini jawapan yang perlu diberi. Dari sudut maksud dan juga kefahaman makna ta'arif ini, kamu boleh rujuk video sebelum ini. Tetapi Ustaz cerita bahawa di dalam tanaqud ini kita perlu ingat bahawa apa yang paling penting adalah dia berbeza pada ikhtilafu qadiyatain fil kaif ma'a sidqu ihdahuma. Dia ikhtilaf pada kaif dan dia kizib satu, dan satu lagi adalah sidik, benar. Satu qadiyah yang benar, satu qadiyah yang salah akan terhasil nanti. Daiman, iaitu selama-lamanya. Jadi perlu ingat bahawa dalam tanaqud, qadiyah yang benar akan menghasilkan qadiyah yang dusta di dalam tanaqud yang akan kita pelajari nanti. Baik, selepas kita tengok ta'arif tadi, kita tengok sedikit ulangan lah. Kita ulang balik mengenai formula dia ataupun formula dia dalam tanaqud. Iaitu bagi qadiyah hamliyah. Bagi qadiyah hamliyah, kulliyah mujabah, naqiduha, juz'iyah salibah. Yang kedua, kulliyah salibah, naqiduha, juz'iyah mujabah. Yang ketiga, syakhsiyah mujabah, naqiduha, syakhsiyah salibah. Manakala yang keempat, muhmalah mujabah, naqiduha muhmalah salibah. Baik, muhmalah salibah. Baik, cuba kita tengok sini. Kulliyah mujabah, juz'iyah salibah, kulliyah salibah, naqiduha juz'iyah mujabah, syakhsiyah mujabah, naqiduha syakhsiyah salibah. Manakala muhmalah mujabah, naqiduha muhmalah salibah. Jadi yang ini kedua-duanya tukar. Tukar kedua-duanya. Manakala syakhsiyah mujabah, bahagian mujabah dengan salibah ini tukar. Begitu juga ini bagi muhmalah mujabah ditukar muhmalah salibah. Ini bagi buku manahish. Ini bagi buku manahish. Tetapi bagi STAM, dia ada tambahan di sini. Dia ada tambahan di sini. Nanti Ustaz akan ceritakan apa itu tambahan. Ini adalah untuk manahish. Apapun masih boleh digunakan di dalam STAM.
Sama saja. Akan terus kepada qadhiyah syartiyah. Kepada qadhiyah syartiyah, kedua-dua qadhiyah syartiyah ini iaitu qadhiyah syartiyah muttasilah dan qadhiyah syartiyah munfasilah menggunakan formula yang sama, iaitu kulliyah mujabah naqiduha juz'iyah salibah. Kulliyah salibah naqiduha juz'iyah mujabah. Makhsusah mujabah naqiduha makhsusah salibah. Muhmalah mujabah naqiduha kulliyah salibah. Kerana kekuatannya adalah kuwah juz'iyah. Saya tulis sini. Kerana kekuatannya adalah kekuatan juz'iyah. Cuma berbeza di dalam qadhiyah syartiyah ini, muhmalah salibah naqiduha ialah kulliyah mujabah. Baik. Baik. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat adalah sama sahaja sebenarnya bagi kulliyah syartiyah dan juga hamliyah. Tidak ada beza. Yang kamu perlu tahu, kamu kata, ada beza Ustaz ni, makhsusah. Ya, makhsusah di dalam syartiyah nama dia adalah makhsusah. Manakala di dalam hamliyah nama dia adalah syakhsiyah. Itu boleh rujuk di dalam dua video, sama ada kamu rujuk video syartiyah ataupun video hamliyah. Di sana telah diceritakan mengenai kenapa dinamakan makhsusah dan kenapa dinamakan syakhsiyah. InsyaAllah. Baik, ini adalah ringkasan untuk kamu ingat. Kumu, jusa, kulliyah mujabah, juz'iyah salibah. Kusa, kulliyah salibah, naqiduha juz'iyah mujabah, jumu. Syakhsiyah mujabah, naqiduha syakhsiyah salibah, syakmu, syakhsa. Muhmalah mujabah, naqiduha muhmalah salibah, muhmu, muhsa. Baik. Seterusnya, kita tengok kepada liqadhiyah syartiyah. Kumu, jusa, kusa, jumu, mahmu, makhsa, muhmu, kusa, muhsa, kumu. Baik. Jika kita tengok sini, Ustaz tinggal satu lah. Di sini ada satu sepatutnya lagi. Sama saja. Jadi kesimpulan yang boleh kita buat adalah sama sahaja. Sama sahaja. Tengok. Kumu, jusa. Kusa, jumu, kusa, jumu. Syakmu, mahmu. Dia akan masuk syakhsa dan makhsa. Tadi Ustaz kata, ni syakhsiyah. Di dalam qadhiyah hamliyah nama dia adalah syakhsiyah mujabah. Di dalam qadhiyah syartiyah nama dia adalah makhsusah mujabah. Tapi masih lagi lebih kurang sama. Tapi ada perbezaan lah di sana. Sebab itu nama dia juga berbeza. Manakala mahmulah mujabah, seandainya mahmulah mujabah, tengok pada syartiyah ini, mahmulah mujabah dia seandainya mujabah maka dari kulliyah salibah. Kalau dia syakhsiyah maka dia akan jadi kulliyah mujabah. Maksudnya sama je. Ustaz tertinggal di sini. Jadi sama sahaja kedua-duanya. Ini yang berlaku. Cuma kalau kamu perhatikan di sini Ustaz letakkan tanda balik. Maksudnya kalau seandainya soalan diberi juz'iyah salibah, maka nakid dia adalah kulliyah mujabah. Nampak? Kalau seandainya diberi syakhsiyah salibah, nakid dia adalah syakhsiyah mujabah. Cuma untuk muhmalah mujabah Ustaz letak anak panah satu hala. Kerana muhmalah mujabah
naqiduha adalah kulliyah salibah. Manakala muhmalah salibah kulliyah mujabah. Di satu hal saja. Sebabnya kulliyah salibah dah memiliki nakid sendiri. Cuba tengok ke sini. Kulliyah salibah naqiduha adalah juz'iyah mujabah. Begitu juga kulliyah mujabah naqiduha kulliyah juz'iyah salibah. Baik. Kita terus lihat kepada misal. Baik, misal yang pertama. Kullu tullab najihun. Kullu tullab najihun. Pertama sekali saya ingatkan kamu mesti pertama sekali hasilkan kotak. Tak perlu warna aku tak apa. Tapi hasilkan kotak tersebut. Sebanyak 4 kotak. Untuk apa? Yang pertama, masukkan qadhiyah yang diberi. Selepas itu tentukan qadhiyah tersebut. Baik, maksudnya qadhiyah sekarang adalah qadhiyah hamliyah kulliyah mujabah. Kerana di sini dia adalah sangat penting. Tapi kita tak perlu letaklah qadhiyah hamliyah ataupun syartiyah kerana kedua-duanya lebih kurang saja, tidak ada beza. Tapi untuk selamat, Ustaz syorkan kamu letak nama penuh dia qadhiyah hamliyah ataupun qadhiyah syartiyah. Tentukan qadhiyah yang diberi ini hamliyah ataupun syartiyah. Maka letak sini qadhiyah hamliyah kulliyah mujabah. Lepas tu ingat balik macam mana formula dia. Formula dia adalah juz'iyah salibah. Baik, juz'iyah salibah. Selepas daripada kamu letak yang ini dua, kamu dah confirm dah, maka barulah kamu hasilkan nakidnya, iaitu juz'iyah. Masukkan sur juz'iyah ba'du. Dan yang ini tullab an-najihun, turunkan, masukkan laisa. Untuk juz'iyah salibah, kamu boleh letak laisa ba'du pun boleh. Yang ini adalah yang paling tepat, iaitu ba'du tullab laisa binajihin. Kerana sebelum ini kita dah pun tahu bahawa yang menerima laisa penafian itu adalah mahmul. Mahmul, bi'atibar mahmul ini yang menerima mujab dan juga salibah. Manakala yang depan ini menerima sur. Ini sur ba'du sur. Maka kullu adalah sur kepada kulliyah. Jadi kita nak juz'iyah salibah. Untuk juz'iyah salibah kita perlu letak ba'du. Dan laisa menunjukkan ke atas salibah. Betul ke? Kulliyah mujabah naqiduha juz'iyah salibah. Seterusnya kita tengok kepada la ahad minat tullab najihun. La ahad minat tullab najih. Baik, pertama masukkan qadhiyah tersebut ke dalamnya. Lepas tu tentukan qadhiyah tersebut. Qadhiyah tersebut adalah kulliyah salibah. Kulliyah kerana adanya sur kulli, iaitu la ahad. At-tullab najih. La ahad adalah sur kulliyah salibah. Sebab itulah Ustaz katakan daripada awal kelas lagi, sur adalah wajib dihafal. Sebab kita tak tentukan apa sur ini. Sur ini la ahad, tiada satu pun daripada tullab najih berjaya. Maka kita tengok yang formula dia kulliyah salibah, nakid dia adalah juz'iyah mujabah. Maka bila kata juz'iyah, maka perlu tukar sur daripada sur kulli, dia tukar kepada sur juz'i. Letak sur dulu. Lepas tu mujabah, bila kata mujabah, sur juz'i je lah. Jadi masuk saja, tarik saja tullab najih, masuk ke bawah tullab najihun. Setakat hari ini tidak ada masalah dan sudut kesalahan nahwu. Tapi ini adalah jawapan yang paling baik, iaitu tullab najihun ba'd tullab an-najihun. Baik. Kita buat semakan, betul ke? Kulliyah salibah naqiduha juz'iyah mujabah. Baik. Cuba kita perhatikan apa yang kita katakan dalam ta'rif
adalah mesti satu qadhiyah adalah qadhiyah yang benar, maka satu lagi yang terhasil adalah qadhiyah yang kizib. Apa yang kizib? Cuba tengok. La ahad min at-tullab najih. Tidak ada satu pun daripada pelajar yang berjaya. Manakala yang kedua, ba'd at-tullab an-najihun. Setengah daripada pelajar adalah pelajar yang berjaya ataupun daripada kalangan yang berjaya. Maka menunjukkan ini adalah qadhiyah yang berbeza. Qadhiyah yang pertama kata tak ada seorang pun berjaya. Tapi berdasarkan qadhiyah yang kedua ada setengah yang berjaya. Maka kedua-dua qadhiyah ini adalah qadhiyah yang berbeza dari sudut pemahaman kita. Bila kita dengar saja tak ada seorang pun. Kalau tanya pelajar kelas 5 Syafi'i, ada orang berjaya ke? Tak ada seorang pun yang berjaya. Maka kita membawa faham bahawa tidak ada seorang pun. Tapi kalau kita tanya, ada ke bagaimana keadaan peperiksaan pelajar 5 Hambali? Ba'd at-tullab najihun. Setengah daripada pelajar berjaya. Maksudnya ada pelajar yang berjaya, ada pelajar yang tidak berjaya. Baik. Itu menunjukkan al-kazibun tadi. Baik. Kita terus kepada contoh yang seterusnya. Zaid najih. Zaid najih. Masukkan dalam kata yang pertama, Zaid najih. Lepas tu tentukan dia adalah syakhsiyah mujab. Kenapa dia syakhsiyah mujab? Kerana ada namanya Zaid sini, syakhsi najih. Maka syakhsiyah mujabah, syakhsiyah salibah. Nakid dia adalah syakhsiyah salibah. Maka bila kata salibah, letak saja laisa dan turunkan saja Zaid najih. Nampak? Laisa Zaid najih. Dia nafi Zaid je lah. Yang satu qadhiyah kata Zaid tak berjaya. Qadhiyah yang kedua yang terhasil adalah tidak, bukan Zaid yang berjaya. Letaklah Zaid tak berjaya. Baik, kita tengok, kita rujuk balik. Syakhsiyah mujabah, naqiduha syakhsiyah salibah. Baik, kita terus kepada misal yang seterusnya, iaitu tullab najihun. Tullab najihun. Baik, sebelum ni kita jumpa tullab najihun tadi dalam contoh yang sebelum ini. Sekarang kita jumpa lagi tullab najihun, tetapi berbeza. Kenapa berbeza? Kerana sekarang dia adalah muhmalah mujabah. Tadi pada awal tadi kita jumpa dia pada contoh misal li kulliyah mujabah. Bila buang saja sur kulli tadi yang ada kat depan tadi, kul tullab najih, maka bila kita buang dia menjadi muhmalah mujab. Muhmalah mujabah. Nakid dia adalah muhmalah salibah. Okay, bila kata muhmalah salibah, maka letak saja at-tullab laisu najihun. Ataupun boleh juga kita letak di depan laisat tullab an-najihun. Dia saling balik pun dikira. Tapi inilah jawapan yang paling tepat. Paling tepatlah muhmalah salibah. Muhmalah mujabah, naqiduha muhmalah salibah. Muhmalah salibah. Akan tapi kita boleh juga menghasilkan dengan nakid kulliyah salibah. Seperti yang saya sebut awal tadi, iaitu muhmalah mujabah, nakid dia adalah muhmalah salibah ataupun kulliyah salibah. Maksudnya kita boleh buat kullu tullab laisu binajihin. Maksudnya kita boleh buat dengan kulliyah salibah. Ataupun la ahad. La ahad lah kulliyah salibah. La ahad min tullab najihin. Baik. Maksudnya kita boleh buat dua-dua pun dikira betul. Cuma di dalam buku teks untuk manahish, dia menggunakan muhmalah mujabah, naqiduha muhmalah salibah. Di dalam stam menggunakan muhmalah mujabah dan juga kulliyah salibah dan juga muhmalah salibah. Maksudnya boleh pilihlah. Tapi di dalam buku manahish hanya menggunakan muhmalah mujabah dan nakid dia adalah muhmalah salibah. Nampak? Sebab itu di awal tadi Ustaz buat di satu saja, muhmalah mujabah, muhmalah salibah. Adapun begitu, kedua-duanya adalah betul. Jadi sebenarnya kamu boleh hafal satu saja, satu belah aja untuk
tanakut ini dan sama saja menggunakan sifat yang sama, formula yang sama, iaitu muhmalah mujabah, nakid dia adalah muhmalah salibah ataupun kulliyah salibah. Begitu juga muhmalah salibah. Kalau muhmalah salibah di sini, maka dia boleh jadi muhmalah mujabah dan juga dia boleh tukar dengan kulliyah mujabah. Kulliyah mujabah lah kalau salibah di sini. Baik. Seterusnya, kita tengok contoh yang seterusnya bagi muttasilah. Tadi kita tengok sedikit contoh bagi hamliyah. Sekarang kita tengok contoh muttasilah bagi syartiyah muttasilah. Kullama in kana syams tal'at fan-nahar mawjud. Baik. Kumu jusa, maka itulah qadhiyah yang berlaku juz'iyah salibah. Letak sur dulu, qad la yakun adalah juz'iyah salibah. Maka kamu ambil balik, salin balik ini ke bawah saja. Untuk tanakut dia adalah sangat mudah. Kamu salin balik dan kamu wajib, Ustaz ulang lagi sekali, ingat sur. Kalau tidak, kalau kamu salin balik qad la yakun kullama, maka qadhiyah yang terakhir adalah salah. Sebab dua sur serentak di situ berada. Dua sur. Jadi kamu buang sur kullama, letak qad la yakun ini sebagai sur juz'iyah salibah. Maka kulliyah mujabah naqiduha juz'iyah salibah. Baik. Terus kepada misal qadhiyah syartiyah al-muttasilah lagi. Laisa batta in kana hazaf fakiha kana muzan. Laisa batta in kana hazaf fakiha kana muzan. Salin balik ke dalam kata yang pertama. Kulliyah salibah. Tentukan qadhiyah tersebut ini adalah qadhiyah kulliyah salibah. Selepas itu datangkan formula kulliyah salibah, naqiduha juz'iyah mujabah. Barulah hasilkan tanakut dia, iaitu datangkan sur dulu, letak sur di depan, qad yakun in kana hadza fakiha kana muzan. Baik. Kita rujuk kulliyah salibah naqiduha juz'iyah mujabah. Baik, betul. Baik, dari sudut makna, kita ambil sudut makna. Laisa batta in kana hadza fakiha kana muzan. Ada tidak selama-lamanya buah ini adalah pisang. Dinafikan terus. Baik, manakala yang terhasil qad yakun in kana hadza fakiha kana muzan. Maka dia kata kadang-kadang boleh jadi buah ini adalah pisang. Nampak? Jadi dua-dua qadhiyah ini adalah qadhiyah yang bercanggahan, dipanggil bercanggah. Maka satu adalah qadhiyah yang benar, maka satu lagi adalah qadhiyah yang dikira kadzib. Misal qadhiyah syartiyah muttasil lagi. In jaa Muhammad yaum akramahu. In jaa Muhammad al-yawm akramahu. Tentukan qadhiyah dia dulu. Apa qadhiyah dia? Qadhiyah dia adalah makhsusah mujabah. Nakid dia adalah makhsusah salibah. In jaa Muhammad al-yawm la akramahu. La akramahu ini adalah menunjukkan ke atas salibah. Salin saja. Letak saja in jaa Muhammad la akramahu. Right? Cuma bezanya di dalam hamliyah, perkataan laisa itu diterima oleh mahmul, tetapi di dalam qadhiyah syartiyah dia diterima oleh ajza'ul qadhiyah yang dipanggil sebagai at-tali. Baik. Yang terujuk makhsusah mujabah, naqiduha makhsusah salibah. Baik, betul. Okay, terus in ji'tani akramtuka. In ji'tani akramtuka. Kamu datang sekarang, kamu datang, aku muliakan. Baik.
In ji'tani akramtuka. Kalau kamu datang, aku muliakan kamu. Ia adalah muhmalah mujabah. Tadi sebelum ni kita guna contoh yang sama, tapi ada perkataan al-yaum, maka dia adalah makhsusah. Tapi bila kita buang perkataan al-yaum, maka dia adalah muhmalah. Saya nak beritahu bahawa contoh-contoh yang sama boleh diulang-ulang asalkan kamu faham penggunaan contoh tersebut. Baik. Dan berhati-hati, takut-takut contoh yang sama diguna dan kamu tidak dapat mengenal pasti. Pastikan kamu kenal in ji'tani akramtuka, maka ini adalah muhmalah mujabah, maka dia adalah kulliyah salibah. Nakid dia adalah kulliyah salibah. Sedang kita tengok tadi, dia boleh jadi muhmalah dan juga jadi kulliyah. Baik. Maka letakkan sur kulli laisa batta in ji'tani akramtuka. Muhmalah mujabah naqiduha kulliyah salibah. Baik. Tengok, kita tengok. In ji'tani akramtuka. Kamu datang, kalau kamu datang, aku muliakan kamu. Tapi ayat di bawah yang terhasil selepas nakid dia adalah tidak sama sekali kamu datang, aku muliakan kamu. Kalau kamu tidak berlaku, kalau kamu datang, aku tak muliakan kamu. Aku muliakan kamu. Maksudnya kalau dia datang, aku tak akan muliakan dia. Sedangkan yang pertama tadi, kalau kamu datang, aku muliakan. Maksudnya kedua-dua qadhiyah yang terhasil adalah bersanggahan. Satu benar dan satu lagi adalah qadhiyah yang salah. Baik, kita terus kepada contoh yang seterusnya. Laisa in kana hadha 'amilan kana aminan. Baik, macam biasa buat kotak lagi. Laisa in kana hadha 'amilan kana aminan. Tentukan qadhiyah tersebut, qadhiyah apakah dia? Dia adalah muhmalah salibah. Jika dia muhmalah salibah, maka nakid adalah kulliyah mujabah. Kullama kana hadha 'amilan kana aminan. Tukar letak sur kulli mujabah, kullama. Masukkan qadhiyah yang bahagian belakang ini. Betul lah dia. Kita rujuk lagi. Muhmalah salibah naqiduha kulliyah mujabah. Seterusnya kita lajukan lagi. Daiman imma yakun jism sakinan aw mutaharrikan. Daiman imma yakun jism sakinan aw mutaharrikan. Ini contoh kepada qadhiyah munfasilah. Munfasilah. Baik, di dalam tanaqud munfasilah juga terlibat. Cuma di dalam manahish terhenti kat situ je tadi. Manahish kita belajar untuk manahish kita belajar sehingga qadhiyah syartiyah muttasilah. Nak sambung boleh sebagai ilmu. Tapi kalau nak sambung lebih detail lagi, kamu kena sambung stam lah. Itu jawapan yang boleh Ustaz bagi. Maka dalam stam, dia perlu teruskan menonton video ini untuk lebih memahami mengenai qadhiyah syartiyah munfasilah. Baik, bagi qadhiyah syartiyah munfasilah, daiman imma yakun jism sakinan atau mutaharrik. Saling balik masuk ke dalam kata yang pertama, tentukan qadhiyah dia kulliyah mujabah. Daiman itu adalah sur bagi kulliyah mujab. Manakala nakid dia adalah juz'iyah salibah, masukkan, letakkan qadhiyah juz'iyah salibah laisa daim imma an yakun jism sakinan aw mutaharrik. Saling balik ke bawah saja. Adakah betul kulliyah mujabah naqiduha juz'iyah salibah? Betul? Baik, kita tengok qadhiyah dia. Selama-lamanya suatu jisim itu sakinan atau mutaharrik, dia kata. Dia pegun ataupun dia bergerak. Selama-lamanya satu benda itu akan pegun ataupun bergerak. Dia kena pilih salah satunya. Sebabnya ingat di dalam qadhiyah syartiyah munfasilah itu dia ada pecahan-pecahan dia. Rujuk di dalam qadhiyah syartiyah sana telah pun diterangkan. Baik.
selepas itu kita tengok pada qadhiyah yang terhasil laisa daiman, tidak selama-lamanya, bukan selama-lamanya suatu jisim itu sakinah atau mutaharrik. Dia menafikan yang atas ini. Maka qadhiyah yang atas ini adalah benar, qadhiyah yang dibawanya adalah kizib. Kerana sesuatu jisim itu mesti bergerak ataupun pegun. Manusia itu mestilah Muhammad Fahim itu mesti dia bergerak ataupun dia tak bergerak. Dia tak boleh kalau dikata laisa daim, tidak ada selama-lamanya, dia takkan ada duduk. Itu adalah penafian yang kizib dipanggil. Baik, kita teruskan. Laisa batta imma yakun syams tala'at atau syams tali'a lail mawjudan. Baik, kita tengok, masukkan qadhiyah tersebut. Tentukan dia kuliah salibah. Maka kuliah salibah nakid dia adalah juz'iyah mujab. Letakkan sur dia qad yakun, salin balik qadhiyah tadi bahagian belakang. Baik, kuliah salibah nakiduha juz'iyah mujabah. Baik, terus imma yakun Muhammad al-an fil bait atau fi masjid. Imma yakun Muhammad al-an fil bait atau fi masjid. Buat kotak, lepas tu salin balik. Tengok qadhiyah tersebut, qadhiyah apa lah sebenarnya ni. Baik, dia adalah makhsusah mujabah. Macam mana tahu makhsusah mujabah? Pertamanya kerana dia ada perkataan al-an. Al-an ini adalah makhsusah. Kena hati-hati bila kataan al-an ataupun masa, ada masa yaum, ghadan. Itu adalah menunjukkan kepada makhsusah. Ya, makhsusah mujabah salibah. Kalau kita tengok pada qadhiyah ini, tidak ada sebarang perkataan yang menunjukkan dia adalah salibah. Confirmlah dia adalah mujabah. Maka tanakut dia adalah makhsusah salibah. Laisa imma yakun Muhammad an fil bait atau fi masjid. Dinafikan dua-dua sekali. Dinafikan bahawa Muhammad itu sekarang tidak ada di rumah dan tidak ada di masjid. Nampak? Jadi bercanggah dengan yang di bahagian atas, yang mana Muhammad itu sekarang berada di rumah ataupun di masjid. Sepatutnya Muhammad itu berada di rumah atau di masjid. Tapi yang bawah, qadhiyah yang terhasil di bawah ini, dia nafikan mungkin Muhammad ada fi suq. Nampak? Baik. Betul ke qadhiyah kita ni? Iaitu makhsusah mujabah naqiduha makhsusah salibah. Yang terus, imma yakun hadza biyad al-aswad. Salin balik, dia adalah muhmalah mujabah kerana pertama sekali dia tidak menerima sebarang sur pada kalimah tersebut. Lepas tu yang kedua, dia tidak ada sebarang perkataan yang menunjukkan dia adalah makhsusah. Bila tak ada ketiga-tiga tadi, tak ada ketiga-tiga, maksudnya kuliah tak ada, juz'iyah tak ada, makhsusah tak ada, maka dia adalah muhmalah. Lepas tu tengok dia ada salibah ataupun mujabah. Dia tidak ada sebarang perkataan yang menunjukkan dia adalah salibah, maka dia adalah mujabah. Mujabah, muhmalah mujabah, nakid adalah kuliah salibah. Laisa batta imma yakun hadza abyad au aswad. Masukkan sur kuliah, bersalin balik ke bahagian bawah, imma yakun hadza abyad au aswad. Muhmalah mujabah nakiduha kuliah salibah. Terus laisa imma yakun hadza nabatan au 'inaban. Baik, buat kotak dulu. Lepas tu masukkan qadhiyah yang diberi muhmalah salibah. Tentukan dia adalah muhmalah salibah kerana ada perkataan laisa. Selepas kita tengok tadi lah, kita tengok di syarat dia tidak ada sebarang kulli ataupun juz'i pada lafaz dia. Lepas tu dia tidak ada perkataan mana-mana perkataan menunjukkan ke atas makhsusah. Si wadan al-an tadi. Lepas tu ada laisa, maka dia adalah muhmalah salibah. Maka muhmalah salibah, tahkid dia adalah kuliah mujabah. Daiman adalah sur kuliah mujabah. Daiman imma yakun hadza nabatan aw 'inaban.
muhmalah salibah, naqiduha kulliyah mujabah. Terus tanbih, maka habislah contoh-contoh hari ini yang Ustaz boleh berikan, supaya yang lain pun kamu boleh buat. Kamu carilah lagi contoh-contoh yang banyak ada dalam buku teks kamu ataupun di luar-luar buku teks kamu. Kamu boleh bermain-main dengan contoh-contoh tadi. Kamu tentukan dia di qadhiyah mana. Dan ingat, qadhiyah kadang-kadang qadhiyah itu boleh tukar-tukar saja untuk jadikan qadhiyah tersebut. Jadi apa yang nak diberitahu bahawa dalam tanaqud ini ada perkara yang penting, iaitu lahaz annahu la tanaqud baina. Yang pertama, tidak boleh ditanaqud di antara mujabatain. Maksudnya kedua-dua qadhiyah itu adalah mujab, tidak boleh berlaku. Lepas tu yang kedua, wala baina salibain, dan tidak boleh juga kedua-duanya salibah. Maksudnya contohnya kulliyah mujabah ataupun mujabah, tiba-tiba tanaqud dia juga mula mujabah. Itu tak berlaku. Dia mesti satu qadhiyah mujab, nakid dia mesti salibah. Ataupun kalau diberi dah qadhiyah salibah, maka nakid dia adalah qadhiyah yang bentuk mujabah. Manakala yang syarat yang ketiga, dia kata tidak boleh baina killatain. Kul, tidak boleh kullatain. Dua-dua kulli tak boleh. Kullu insan, maksudnya yang pertama dengan lafaz kullu, yang kedua dia nak kul juga. Tak boleh. Kulliyah dengan kulliyah tak boleh. Dia kata mesti ada juz'iyah. Yang kita tengok tadi lah dalam formula tadi. Ini syarat dia. Saya kami ingat. Yang keempatnya, yang terakhir, iaitu wala baina juz'atain, juga tak boleh juz'i. Baik, nampak? Baik. Pesanannya, baik kita tengok tadi pada awal tadi, baik kita balik sikit untuk awal. Baik, untuk terakhirnya kita tengok balik formula ini. Formula yang saya bagi ini adalah gabungan sebenarnya. Kita kena gabungan bagi subjek manahij untuk tingkatan 5 SPM dan juga STAM. Kerana tidak ada bezanya sebenarnya. Cumanya di dalam SPM dia hanya belajar syartiyah ini sampai kepada syartiyah muttasilah saja, tanpa syartiyah munfasilah. Untuk STAM dia sampai munfasilah. Baik. Di sini juga ada sedikit perbezaan di dalam manahij, subjek manahij tingkatan 5, di dalam buku teks mereka meletakkan muhmalah mujabah, nakid dia adalah muhmalah salibah. Tetapi di dalam STAM dia menggunakan di sebelah sini, iaitu muhmalah mujabah kulliyah salibah, muhmalah salibah kulliyah mujabah. Dan dalam masa yang sama dia juga tidak menafikan yang ini. Dengar baik, dia tak menafikan yang ini. Maksudnya untuk STAM dia boleh gunakan kedua-dua pendapat. Tetapi dalam SPM inilah formula yang digunakan. Seandainya dia kata kami pun nak guna yang ni juga, nak guna yang kulliyah salibah ni, mudah kami ingat. Mudah kami hafal satu je yang belah sini. Jadi mudah. Pun boleh, tidak ada masalah. Kerana memang kitab kamu menggunakan formula yang sama sebenarnya. Lebih kurang saja. Tidak ada masalah. Jadi kita harap pemeriksaan kita adalah pemeriksaan yang tahulah. Tidak ada masalah. Kerana dia adalah satu pendapat. Satu pendapat mengatakan muhmalah mujabah, tanaqud dia adalah muhmalah salibah untuk hamliyah. Manakala pendapat yang kedua menggunakan kuwah dia, menggunakan kekuatan juz'iyah. Maka bila menggunakan kekuatan juz'iyah, maka dia kena tukar kepada kulliyah salibah. Sebab apa? Sebab tadi kita dah pun dengar sebab syarat dia. Dia kata tidak boleh dicampurkan. Contoh, tengok. Kulliyah, dia kata mestilah nakid dia adalah juz'iyah. Dia tak boleh kulliyah juga di bahagian sini. Nampak? Manakala mujabah, dia kata mesti sebelah sini nakid dia mesti salibah. Cuba kamu tengok satu-satu. Kulliyah, tengok sebelah sini mesti juz'iyah. Kalau sebelah sini salibah, sebelah sini mujabah. Syakhsiyah, ini syakhsiyah lah. Baik, yang ini mujab, yang ini salibah. Yang tak boleh tadi dia kata adalah kulliyah dan juga mujabah. Mujabah, semua mujabah ni tak boleh. Tengok, sini, sebelah sini mujabah, sebelah sini salibah.
Sebelah sini mujabah, sebelah sini salibah. Nampak ke semuanya? Sama. Melainkan yang inilah syakhsiyah, dia tak kata apa tak boleh tadi. Jadi boleh lah maksudnya. Syakhsiyah, maksusah. Cuma muamalah saja dia menggunakan kekuatan tadi, quwwah juz'iyah. Maka ini pilihanlah untuk kamu. Itu penerangan akhir bagi Ustaz. Dan pastinya lah kita kena hafal ke semua formula ini. Tapi kalau kita tengok kiri dan kanan ini sama saja. Jadi ambil je lah satu untuk dihafal secara total lah. Untuk ini adalah formula untuk tanakut. Nanti kita akan tengok lagi satu formula bagi akas. Akas dan juga satu lagi dalam qiyas. Qiyas adalah satu kemuncak di dalam mantik. Dan dia adalah satu pembelajaran yang sangat seronok di dalam qiyas. InsyaAllah ada masa kita akan bincangkan mengenai qiyas. Pastinya lah pembelajaran yang berterusan itu adalah satu pembelajaran yang perlu bagi seorang pelajar. Buat kajian selalu, buat penelitian, itu adalah antara sebab kita belajar mantik. Maka kamu perlu tengok contoh-contoh dia dan olah contoh-contoh tadi. Pastinya lah kejayaan bagi orang yang berusaha. Jadi sekarang itu saja kelas kita pada kali ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.